Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Atira binti Muhammad Zamri. Nama matrik 280590. Jadi hari ini saya akan membentangkan satu tugasan kumpulan dalam subjek BIMS 1023 iaitu subjek Akidah Islamiah. Dalam tugasan ini, kami sekumpulan telah bersepakat untuk membuat tajuk tentang Islam liberal membatalkan iman. Tujuan kajian ini dilakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk mengenal pasti apakah itu Islam liberal. Kemudian, apakah hubung kait antara Islam liberal dan juga iman. Seterusnya, mengenal pasti punca-punca dan juga kesan berlakunya gerakan Islam liberal ini. Cabaran dan juga langkah-langkah untuk kita boleh mengatasi gerakan Islam liberal ini, dan akhir sekali mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada isu semasa ini iaitu isu Islam liberal. Umum kita ketahui bahawa Islam adalah agama yang suci, di mana kita tidak dibenarkan untuk menambah apa-apa istilah ataupun nama selain nama Islam di hadapan ataupun di belakang. Jadi, apakah itu Islam liberal? Baiklah, Islam liberal merupakan satu aliran pemikiran ataupun fahaman ataupun ideologi yang membawa kepada ancaman khususnya kepada masyarakat Islam di Malaysia. Fahaman liberal ini berkonsepkan kebebasan, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu. Golongan liberal ini juga telah mentafsir ayat-ayat Al-Quran mengikut fahaman dan juga logik mereka sendiri. Ini sangat jelas bercanggah dengan pegangan kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, apakah punca terjadinya golongan Islam liberal ini? Saya akan nyatakan 3 punca. Yang pertama adalah kurang iman dan juga jati diri dalam diri seorang Muslim. Seperti yang kita nampak, kita tahu golongan Islam liberal ini telah dibawa oleh golongan bijak pandai, orang yang fasih, orang yang mahir undang-undang, falsafah dan sebagainya. Jadi mereka yang kurang iman ini akan cepat terpengaruh dan mengikut apa sahaja yang dikatakan oleh golongan-golongan bijak pandai yang seperti saya kata tadi. Sebab itulah ianya menjadi punca utama kepada terjerumusnya mereka ini ke dalam pahaman ataupun golongan Islam liberal. Punca yang kedua adalah kurang didikan agama. Kita sebagai umat Islam haruslah semestinya memberikan didikan agama sedari kecil lagi kepada anak-anak kita supaya mereka besar nanti mereka boleh membezakan yang mana yang betul dan mana yang salah. Jika mereka tidak ada asas membezakan salah dan betul, mereka akan cepat mengikut apa sahaja yang ditunjukkan, apa sahaja yang ditawarkan kepada mereka. Lebih-lebih lagi, fahaman Islam liberal ini adalah mudah, bebas dan terbuka. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengikut ataupun mengamalkan pemikiran Islam liberal ini. Yang terakhir adalah terlalu obses dengan keduniaan. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang era 2021 merupakan dunia di hujung jari. Kita boleh berada di Malaysia tetapi pemikiran dan pandangan kita berada di sebagai contoh di Perancis, Eropah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita mempunyai satu gadget yang dinamakan telefon. Di situ kita boleh mengkaji ataupun mencari apa-apa yang kita perlukan. Jadi ini berlaku kepada mereka yang terlalu obses dengan keduniaan dan tidak seperti tadi tidak mempunyai kurang didikan agama dan juga kurang jati diri, kurang iman tu. Mereka lebih cenderung untuk mengkaji ataupun mencari sendiri apakah hukum-hukum sesuatu benda itu, dan sehingga mereka tidak sedar apa yang mereka ikut itu adalah merupakan fahaman liberal.
Jika sebentar tadi adalah puncanya, maka apa pula implikasi dia? Baiklah, implikasi yang saya boleh bawakan terhadap golongan Islam liberal ini adalah, yang pertama, yang paling jelas sekali adalah kekeliruan banyak timbul dalam kalangan masyarakat Islam sendiri, di mana banyak hukum hakam yang bercanggah, pengeluaran hukum hakam yang tidak selaras ataupun tidak dipersetujui oleh majlis fatwa kebangsaan, dan masyarakat bukan Islam memandang enteng tentang penganut agama Islam. Seterusnya adalah peningkatan golongan murtad di Malaysia, dan selain itu implikasinya adalah lebih ramai masyarakat Islam yang tidak mengamalkan Islam sepenuhnya, di mana telah menimbulkan kekeliruan, maka mereka ada yang bercanggah dan mereka tidak tidak mengamalkannya. Dan akhir sekali adalah kesan kepada negara, di mana agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia akan terhakis akibat daripada timbul golongan Islam liberal inilah, yang mana mereka memperjuangkan fahaman mereka dan sekulerisme mereka, iaitu memisahkan antara agama dan dunia. Cabaran mendepani golongan Islam liberal. Baiklah, kita sudah tahu bahawa Islam liberal merupakan satu jahiliah moden yang dibawa oleh golongan-golongan Islam liberal. Tapi apakah cabaran yang terpaksa kita lalui untuk mendepani golongan Islam liberal ini? Cabaran yang pertama adalah lebih ramai masyarakat Islam yang tidak mengenal ataupun mengamalkan Islam. Seperti ulasan sebentar tadi, masyarakat Islam sendiri telah banyak ditimbulkan kekeliruan dalam mengamalkan agama Islam sendiri. Seterusnya adalah serangan akidah seperti Islam liberal ini menimbulkan satu cabaran kepada umat Islam untuk memerangi mereka yang mengutamakan logik akal daripada kebenaran, di mana mereka menolak mentah-mentah pendapat ijtima' ulama' tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, di mana dengan mengatakan bahawa ulama' adalah tidak maksum dan melakukan kesalahan seperti manusia biasa, sedangkan ulama' sendiri telah diangkat darjatnya lebih mulia daripada masyarakat Islam biasa. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis, beliau berkata, sesiapa yang mentafsir ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dengan akal fikirannya semata-mata, maka sediakanlah tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini jelas menyatakan bahawa mentafsir ayat Al-Quran menggunakan akal fikiran semata-mata adalah salah dan berdosa, sehingga disediakan tempat duduknya dari api neraka. Dan akhir sekali adalah timbul pertikaian ataupun syariat Allah dan hukum hakam. Ianya jelas menunjukkan tajuk Islam liberal membatalkan iman itu adalah betul, kerana mereka mempertikaikan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba-Nya, di mana mereka telah beriktikad bahawa syariat Allah, hukum hakam Allah adalah tidak benar, tidak betul. Maka iman mereka telah terbatal dari segi iktikad. Jika golongan Islam liberal ini makin meluas, apakah langkah ataupun cara untuk kita mengatasi golongan Islam liberal ini daripada membiak bebas semakin besar dan semakin kuat di Malaysia? Apa yang kita boleh buat adalah, yang pertama, diri sendiri kita haruslah
menguatkan keimanan kita dengan bertakwa sepenuhnya kepada Allah dan menambah ilmu agama kita dengan sumber yang betul dan mengikut guru yang ahli sunnah wal jamaah, dan seharusnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, apa yang kita boleh buat adalah kita menggabungkan agensi-agensi agama ataupun golongan intelektual Islam yang berpengaruh untuk membina untuk menangani ajaran liberalisme dalam kalangan masyarakat Islam ini dengan memperbagaikan kaedah-kaedah pembelajaran dengan membuat seminar, motivasi, kelas dalam aspek pendidikan kepada anak-anak remaja, kerana remaja lah paling banyak yang mengikut ataupun yang terpengaruh, yang terkesan dengan fahaman Islam liberal ini. Dan yang terakhir adalah menghapuskan demokrasi ajaran liberal, kerana hasil yang kufur dan haram ini tidak akan hilang selagi pengeluar, yakni demokrasi ini tidak hilang ataupun tidak ada. Sebagai kesimpulan daripada kajian Islam liberal membatalkan iman ini adalah kita sebagai umat Islam di Malaysia seharusnya mengambil berat dan mengambil cakna akan isu ini, kerana isu ini sangat-sangatlah bahaya dan merupakan jahiliah moden yang mampu menjadi benang yang halus yang memasuki ke dalam pemikiran kita. Kita seharusnya membetulkan akidah kita dahulu, kerana betulnya akidah berpandukan, betulnya ibadah berpandukan betulnya akidah. Seterusnya, kita hendaklah beriman dengan rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya kita dapat berdiri teguh melawan mereka yang mempunyai fahaman-fahaman seperti ini, dan kita mengikut ajaran agama Islam yang sebenar. Tuntasnya, apa yang saya dapat simpulkan, sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam, golongan ataupun Islam liberal ini, fahaman Islam liberal ini adalah merupakan ajaran yang sesat, kerana Majlis Fatwa Kebangsaan Agama Islam Malaysia sendiri yang telah memutuskan bahawa golongan Islam liberal ini menyeleweng dan sesat atas dasar akidah dan syariat Islam. Saya sudahi kesimpulan ini, ataupun saya sudahi kajian ini, tugasan ini dengan surah Al-Jasiyah ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya minta maaf jika ada terlanjur bicara ataupun terlepas pandang, terlepas kata dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk itu daripada saya sendiri. Aku lihazal wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.